Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 Ogos 2023 bersama saya Nur Syah Muhammad Amin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dibenarkan keluar dari Hospital Kuala Lumpur HKL pagi ini. Ia selepas pengerusi PH itu menjalani prosedur pembedahan kecil gigi semalam. Anwar dilihat meninggalkan pekarangan HKL pada pukul 9.39 pagi tadi diiringi anggota dan pegawai keselamatan. Semalam, Anwar memaklumkan telah menjalani prosedur pembedahan kecil gigi. Susulan itu, pasukan perubatan menasihatinya untuk berada di hospital sehingga pagi Isnin untuk pemantauan lanjut. Anwar yang juga Menteri Keuangan memaklumkan perkara itu menerusi hantaran ringkas di laman Facebook rasminya semalam. Mahkamah Rayuan hari ini memerintahkan Lim Guan Eng untuk membayar RM250,000 kepada bekas ahli Parlimen Baling Abdul Aziz Abdul Rahim berhubung saman fitnah. Panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Azizah Nawawi turut mengarahkan Guan Eng membayar kos sebanyak RM70,000 kepada Aziz. Aziz mengemukakan rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi Pulau Pinang pada 11 Disember 2020 yang menolak samannya terhadap Guan Eng. Melalui tindakan sivil yang difailkan 2 tahun sebelum itu, Aziz mendakwa Guan Eng mengeluarkan kenyataan fitnah yang mengaitkan dirinya dengan bayaran yuran perundingan RM3 juta daripada pemaju projek terowong bawah laut Pulau Pinang. Ketika membacakan keputusan, Azimah memutuskan bahawa Mahkamah Tinggi telah terkilaf dalam membenarkan pembelaan Guan Eng bagi justifikasi, ulasan yang adil dan keistimewaan yang layak ke atas kenyataannya berhubung Aziz. Justeru Azimah berkata, Mahkamah memerintahkan Guan Eng membayar ganti rugi RM250,000 kerana kenyataan awamnya dibuat tanpa pengesahan terlebih dahulu dengan Aziz. Katanya lagi, Guan Eng tidak mengeluarkan kenyataan itu dengan niat baik demi kepentingan awam tetapi dibuat untuk kepentingan politik memandangkan PRU14 pada 2018 akan tiba. Menerusi saman fitnah itu, Aziz mendakwa Guan Eng yang juga adalah bekas Menteri Keuangan membuat kenyataan itu semasa sidang media pada 28 Februari 2018. Guan Eng juga mengulangi kenyataan itu semasa Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina yang dianjurkan oleh Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang pada hari yang sama. Aziz meminta ganti rugi am dan teladan serta relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Berita seterusnya. Majlis Angkat Sumpah Barisan Esko Kedah hari ini menimbulkan rasa tidak puas hati bersatu dalam pembahagian jawatan. Memetik sumber berita harian melaporkan, Bersatu hanya akan mendapat 3 jawatan Esko iaitu berkurangan berbanding jumlah jawatan yang dipegang sebelum ini. Sumber yang dipetik berita harian berkata mereka sangat kecewa dan kesal kerana jumlah Exco yang diperuntuk tidak sama seperti penggal lalu iaitu 5 jawatan Exco termasuk Speaker Dun. Menurut sumber itu lagi, mereka tidak mahu apa yang berlaku di Kelantan dan Terengganu terjadi apabila Bersatu hanya diberikan 1 jawatan Exco. Percubaan Malaysia kini untuk mendapatkan pengesahan daripada Bersatu Kedah tidak berjaya, dengan sumber membayangkan dia tidak dibenarkan bercakap. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor juga belum menjawab permintaan untuk memberi ulasan mengenai perkara tersebut. Berita harian melaporkan 3 adun Bersatu yang akan dilantik menganggotai pentadbiran negeri ialah Adun Bukit Kayu Hitam Halimah Syaadia Saad, Adun Sukamenanti Zohahir Abdul Ghani dan Adun Kubang Rotan Muhammad Saleh Saidin. Pada PRN lepas, PM meraih majoriti besar apabila menang 33 dari 36 kerusi DUN di Kedah. Dari jumlah kerusi berkenaan, Bersatu memenangi 11 DUN bertambah dari 5 kerusi yang disandang parti itu sebelum PRN.
Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Dalam perkembangan yang sama, 10 adun Kedah selesai mengangkat sumpah sebagai Exco termasuk 7 muka baharu hari ini. Kesemua mereka mengangkat sumpah di hadapan Sultan Kedah, Sultan Salahuddin Sultan Badi Shah di Istana Anak Bukit bermula pukul 10 pagi. Hanya 3 Exco dari penggal terdahulu dikekalkan iaitu Halimatun Shah Adia Saad, Adun Bukit Kayu Hitam, Muhammad Yusof Munir Zakaria, Adun Kuala Nerang dan Siti Aisyah Ghazali, Adun Merbau Pulas. Antara muka baharu mengangkat sumpah hari ini termasuk bekas Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia, Haim Hilman Abdullah, Adun Jitra dan bekas Ketua Pasukan Bola Sepak Kedah Muhammad Radi Maddin, Adun Alur Mengkudu. Sementara itu, Adun Jeneri Muhammad Sanusi Mat Noor yang telah mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kedah pada 14 Ogos lalu memegang 8 portfolio antaranya perancang negeri, hal ehwal tanah, hasil bumi, keuangan, syarikat berkaitan kerajaan negeri, Majlis Tindakan Ekonomi Negeri, Pelan Pembangunan Kedah 2035 dan kerjasama luar. Semalam Berita Harian yang memetik sumber melaporkan Bersatu tidak berpuas hati dengan isu pembahagian jawatan tersebut. Exco dari Bersatu yang mengangkat sumpah hari ini selain Halimatun ialah Zawahir Abdul Ghani, Adun Suka-Menanti dan Muhammad Saleh Saidin, Adun Kubang Rotan. Pada pilihan raya negeri minggu lepas, PN meraih majoriti besar apabila menang 33 dari 36 kerusi DUN di Kedah. Kita ke berita seterusnya. Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor KLSCAH kesal dengan tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim secara terbuka mengislamkan seorang pemuda di Masjid India Klang baru-baru ini. Menurut KLSCAH, sebagai seorang pemimpin negara, Datuk Seri Anwar harus mempertimbangkan sama ada tindakannya selari dengan ketenteraman penduduk maupun sentimen rakyat pelbagai latar belakang kaum. KLSCAH turut menyela penyertaan terbuka Anwar dalam isu tersebut dengan menganggapnya kurang sensitiviti agama. Tambah KLSCAH lagi, walaupun perkara 11 perlembagaan persekutuan menjamin kebebasan beragama, Anwar sebagai Perdana Menteri tidak seharusnya mengislamkan individu daripada kaum lain. Tindakan itu menurut kenyataan itu lagi, ia bukan sahaja menimbulkan rasa tidak selesa di kalangan masyarakat bukan Islam, tetapi juga menimbulkan kekeliruan dalam kalangan rakyat. Sebelum ini, Anwar turut menerima kritikan berhubung majlis berkenaan. Bekas Timbalan Ketua Menteri 2, Pulau Pinang, P. Ramazami berkata, tiada seorang pun Perdana Menteri sebelum ini melakukan hal seperti itu. Sementara itu, Presiden Yayasan Hak Asasi Manusia Global S. Shashi Kumar berkata, sebelum ini orang bukan Islam sering diminta menjaga sensitiviti orang Islam. Bagaimanapun katanya, Anwar sendiri gagal mengambil kira sensitiviti orang bukan Islam. Baik, sementara itu, Adun Sungai Tua Amiruddin Syari sekali lagi diberi kepercayaan menjadi Menteri Besar Selangor selepas mengangkat sumpah jawatan di Istana Alam Shah Kelang pagi tadi. Ini merupakan penggal kedua Amiruddin memimpin kerajaan negeri. Amiruddin yang juga pengerusi PH Selangor mengangkat sumpah di hadapan Sultan Sharafuddin Idris Shah kira-kira jam 11.25 pagi hari ini. Turut hadir pada majlis angkat sumpah itu ialah Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Ashikin dan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Kerajaan negeri dibentuk pada 12 Ogos lalu selepas gabungan PH dan BN menguasai 34 daripada 56 kerusi yang terdapat dalam DUN Selangor. Daripada 34 kerusi tersebut, 15 dimenangi DAP, PKR 12 kerusi, Amanah 5 kerusi dan BN 2 kerusi. Sementara itu, 10 adun Selangor daripada gabungan PH-BN mengangkat sumpah sebagai Exco petang tadi. Berdasarkan senarai Exco, DAP diberikan 4 wakil, PKR 3, manakala Amanah 2 dan UMNO 1 wakil. Ia juga menyaksikan lebih separuh daripada senarai Exco baru Amiruddin adalah muka baharu.
Selain Amiruddin, hanya 3 daripada 10 exco penggal lepas dikekalkan. Mengulas lanjut, Amiruddin berkata, portfolio mereka akan diumum pada Rabu ini selepas selesai mesyuarat exco pertama yang akan dijalankan pada hari sama. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menggesa semua ahli politik berhenti daripada amalan mencaci dan sebarang tindakan yang boleh mencecaskan keharmonian masyarakat. Sebaliknya, titah baginda, tumpuan perlu diberikan kepada usaha memajukan kehidupan rakyat dan memakmurkan negara. Mereka juga ingin menyentuh tentang insiden-insiden yang melibatkan penggunaan kata-kata kesat dan biadab yang dilemparkan oleh segolongan kelompok masyarakat, ahli-ahli politik, tidak ketinggalan segelintir pemimpin-pemimpin parti politik ketika berkempen dengan mengheret institusi raja di dalam ceramah-ceramah mereka. Keadaan yang berlaku ini menggambarkan terhakisnya rasa hormat segelintir ahli dan pemimpin politik terhadap institusi raja dan Kesultanan Melayu yang menjadi payung kepada umat Islam, orang Melayu dan lain-lain bangsa. Sikap biadab mereka ini telah melangkau batasan-batasan dan nilai-nilai keperadian orang Islam dan Melayu yang sering dipelihara. Ingatlah, jangan kerana kita menyangka bahawa kita cukup popular di kalangan rakyat sehingga bertindak memperlekehkan sesiapa yang tidak sehaluan dengan fahaman politik masing-masing, malah sanggup pula hadir ke negeri Selangor dengan melemparkan cacian melampau batas. Ke mana hilangnya budi bahasa. Ini bukan budaya kita, khususnya orang Melayu, untuk menghina sesiapa pun, khususnya di kalangan ramai. Peliharalah adab dan susila kita. Apatah lagi apabila kita bertandang ke negeri atau rumah orang. Dalam pada itu, Sultan Sharafuddin turut menitahkan agar semua wakil rakyat di negeri itu berhenti bermain politik. Sebaliknya, baginda bertitah agar mereka memberi tumpuan dalam menyelesaikan masalah rakyat termasuk usaha memulihkan semula ekonomi di negeri itu. Oleh itu, keperluan asas rakyat, pemulihan ekonomi rakyat, kos sara hidup perlu sentiasa dititik beratkan agar mereka tidak terus dibebani dengan kemelesetan ekonomi yang begitu mencabar sekarang. Ahli-ahli yang berhormat semua, fikirkanlah masa depan negeri, negara dan masa depan anak cucu kita. Jadikan negeri Selangor ini hebat semula. Seperti mana pada zaman kemilangan negeri Selangor tidak berapa lama dahulu. Usaha beta telah menjangka 78 tahun pada tahun ini. Dan adalah menjadi harapan dan impian beta agar sebelum beta menutup mata dan jemput ilahi, beta dapat melihat Selangor bangkit semula, maju ke hadapan dari segenap sudut, yakni pembangunan fizikal dan kerohanian, pertumbuhan ekonomi yang mampan, perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa di mana rakyatnya hidup dalam keadaan selesa serta kemakmuran yang berpanjangan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syaha Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.